Kementerian Komunikasi dan Multimedia KECOM sentiasa memberi keutamaan kepada Sabah dan Sarawak, termasuk mempersiapkan kedua-dua negeri itu menjadi sebahagian daripada rangkaian telekomunikasi utama di Borneo. Menterinya Tan Sri Anwar Musa berkata keutamaan itu juga termasuk membabitkan kabel dasar laut dan pembentukan pusat data yang turut dibincangkan bersama pelabur di Singapura baru-baru ini. Katanya kedudukan negeri di Borneo dijangka mengalami perubahan positif berikutan langkah Indonesia yang memindahkan ibu negaranya ke Borneo dan tumpuan kerajaan pusat untuk pembangunan wilayah Sabah dan Sarawak. Beliau berkata demikian ketika diminta mengulas ucapan Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Sabah, Datuk Yaakob Han, berhubung harapannya supaya satu kabel dasar laut dapat dipertimbangkan bagi memastikan kesaling hubungan yang mantap, konsisten dan berdaya saing di Sabah. Anwar berkata perancangan berhubung kabel dasar laut terbahagi kepada dua jenis, iaitu membabitkan rangkaian antara dalam negara dan juga laluan melibatkan rentas benua. Sementara itu, seramai 12 wakil rakyat Pakatan Harapan Sabah, masing-masing 6 ahli parlimen dan 7 ahli Dewan Undangan Negeri hari ini memfailkan tuntutan berkaitan hak Sabah di Mahkamah Tinggi Kota Kinabalu. Antara tuntutan yang dibuat adalah bagi mendapatkan hak Sabah terhadap 40% hasil negeri yang dikutip Kerajaan Persekutuan supaya dikembalikan kepada Sabah. Tindakan undang-undang yang difailkan di Kompleks Mahkamah Kota Kinabalu itu menamakan Kerajaan Persekutuan sebagai defendant pertama dan Kerajaan Negeri Sabah sebagai defendant kedua. Peguam yang mewakili PH, Nelson Anggang, berkata mereka turut memohon pengisytiharan daripada mahkamah bahawa Sabah berhak mendapat 40% hasil untuk dihormati dan dipatuhi seperti yang tertera dalam perlembagaan. Katanya hak hasil negeri ini yang termaktub dalam perkara 112C dan Session 2/1 bahagian 4 jadual ke-10 Perlembagaan Persekutuan masih terpakai dan boleh dikuatkuasakan. Nelson yang juga Setiausaha Agung APKO berkata mereka menuntut pengisytiharan bahawa pemberian khas RM26.7 juta bayaran tahunan untuk 1969 dan 1973 tidak boleh terus dikuatkuasakan dan mesti berdasarkan 40% hasil untuk dikembalikan kepada kerajaan negeri. Nelson berkata tindakan itu dibuat berdasarkan kenyataan yang dibuat Menteri Kewangan Tengku Datuk Seri Zafrul Abdul Aziz bahawa hak 40% Sabah tidak lagi terpakai. Katanya mereka juga menuntut pengisytiharan Mahkamah berhubung jaminan perlembagaan untuk Sabah dari segi hasil. Manakala liputan rangkaian internet 4G di Sabah kini mencapai 86.9% bagi kawasan berpenduduk di seluruh negeri. Menteri Komunikasi dan Multimedia Tan Sri Anwar Musa bagaimanapun berkata peratusan itu hanya merujuk kepada jangkauan liputan dan bukannya kualiti perkhidmatan. Katanya ia berikutan masih ada kawasan yang rendah kadar liputan 4G, terutama apabila ramai pengguna dalam satu masa. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas mesyuarat Majlis Ekonomi Digital Industri Kreatif dan Komunikasi Bilangan 1 2022 di sini hari ini. Sementara itu, Anwar berkata kementeriannya sedang mengkaji 3 jenis teknologi terkini untuk menyediakan perkhidmatan jalur lebar di kawasan terpencil yang tidak mendapat liputan kabel optik. Beliau berkata ketika ini hanya kemudahan satelit Very Small Aperture Terminal digunakan untuk menyediakan liputan jalur lebar di kawasan terpencil. Jelasnya penggunaan teknologi terkini itu bagi memastikan tiada kawasan tercicir daripada liputan internet atau teknologi digital di bawah program Jalinan Digital Negara. Berita Mahkamah Tinggi Tawau hari ini menjatuhkan hukuman penjara 7 tahun terhadap seorang lelaki selepas didapati bersalah menyebabkan kematian bapa kandungnya 6 tahun lalu. Tertuduh Zulhijam Ali yang berusia 27 tahun ketika kejadian dijatuhkan hukuman itu selepas Hakim Mahkamah Tinggi Alwi Abdul Wahab selesai mendengar pengujahan pihak pendakwaan dan pembelaan. Menurut kertas pertuduhan, tertuduh didakwa melakukan perbuatan itu pada kira-kira jam 2 pagi 18 Mei 2017 di sebuah rumah tidak bernombor di Kampung Sungai Gading, Jalan Apas, Wakuba, Tawau. Tertuduh didakwa mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan Akta 574 kerana membunuh bapa kandungnya Ali Nurdin yang berusia 56 tahun ketika kejadian. Sebelum ini, iaitu pada 8 Januari 2020, Mahkamah Tinggi Tawau memerintahkan Zulhijam dihantar ke Hospital Mesra Bukit Padang, Kota Kinabalu di bawah perkenaan yang di-Pertuan Negeri Sabah berdasarkan peruntukan Seksyen 348(1) Akta Prosedur
prosedur jenayah. Bagaimanapun, keputusan berkenaan kemudian dirayu di Mahkamah Rayuan sebelum berjaya mewujudkan kes prima facie mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan. Tertuduh kemudian dipanggil membela diri pada 25 April tahun ini dan keputusan akhir pada 3 Jun. Dalam prosiding hari ini, Mahkamah mendapati pihak pendakwaan gagal membuktikan kes mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan dan mensabitkan hukuman mengikut Seksyen 304(e) Kanun yang sama. Pendakwaan dikendalikan Timbalan Pendakwa Raya Hurman Husin, manakala tertuduh diwakili Peguam Philip Lee. Mahkamah memerintahkan tertuduh menjalani hukuman bermula tarikh jatuh hukum hari ini. Seterusnya, cubaan 5 bot asing menceroboh perairan negara di kawasan Laut Nunuyan, Sandakan berjaya dipatahkan pasukan polis marin pagi tadi. Kelima-lima bot itu dikendalikan 5 lelaki dan 2 penumpang yang berasal dari Filipina. Pegawai Pemerintah Markas Operasi PBM Wilayah 4 Sandakan, Deputi Superintenden Rusdin Banin berkata semua bot itu dikesan mencurigakan dari perairan negara jiran sebelum dipintas ketika memasuki perairan negara. Katanya hasil pemeriksaan kelima-lima bot berkenaan mendakwa berada dari Filipina. Rusdin berkata PBM amat menggalakkan masyarakat pesisir pantai dan maritim khususnya untuk menyalurkan sebarang maklumat kepada pihaknya. Teruskan bersama kami di asoka.com, berita komprehensif.